Qumil laila illa qalila, ayat 2. Bangunlah untuk solat malam kecuali pada sebahagian yang kecil. Ayat ini subhanallah, ayat ini menceritakan kepada kita bagaimanakah kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana baru menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda akhirnya berada dalam keadaan ketakutan yang amat sangat kerana digambarkan bahawa malaikat itu datang daripada sebesar-besar bentuk sehinggalah sekecil-kecil lalu memeluk baginda dalam keadaan yang kita tak biasa tengok. Kalau kita cuba empati dalam keadaan baginda Nabi Muhammad SAW, kita pun akan merasa terkejut dan takut. Lalu baginda balik pulang ke rumah berjumpa dengan isteri yang tercinta Khadijah. Lalu Khadijah menenangkan beliau. Okay, kerana itulah ayat pertama dimulakan dengan wahai orang-orang yang berselimut. Okay. Kenapa qumil laila illa qalila? Kenapa Allah menggerakkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada di tengah-tengah malam? Kerana Allah nak bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sebagai satu mesej kepada baginda dan juga kepada kita secara umumnya, bahawa wahai Muhammad, ketika ini engkau telah menjadi rasul, engkau telah ditaklifkan menjadi rasul, maka jadual kehidupan kau sudah tidak sama dengan orang lain. Okay, maka engkau kena bangun pada tengah malam untuk mendekati aku, untuk sentiasa melazimi ibadah kepadaku, kerana sebahagian kecil sahaja orang yang berada pada waktu itu. Jadi bila kita lihat balik situasi ini, qumil laila illa qalila ini, secara tidak langsung kita memahami bahawa di tengah malam adalah waktu yang paling sesuai untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangunlah untuk solat tahajud, bangunlah untuk buat solat sunat apa saja, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan kita ini perlu sentiasa bersedia. Dalam satu hadis mafhum yang lain, bahawa Nabi sendiri apabila ditanyakan kenapa engkau solat malam sehingga kaki engkau bengkak-bengkak, lebam-lebam dan sebagainya, Nabi SAW menjawab, salahkah untuk aku bersyukur? Masya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bayangkan bagaimana seorang manusia yang maksum, terhindar daripada dosa, pun nak melazimi rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.